Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Sekarang kita akan membincangkan pasangan mata wang paling popular dan merangka pelan dagangan. Mata wang tunggal Eropah menerima sokongan daripada data KDNK Jerman yang memberangsangkan KDNK berkembang sebanyak 0.3% pada suku kedua berbanding suku sebelumnya. KDNK tahunan pula meningkat sebanyak 1%. Selain itu, indeks iklim perniagaan, indeks penilaian semasa dan indeks jangkaan ekonomi Jerman semuanya meningkat pada Ogos melebihi anggaran awal. Data kukuh tersebut memulihkan euro dan turut mendorong pound sterling meningkat. Semasa sesi Amerika Syarikat, dolar melemah berikutan penurunan jualan rumah baharu kepada 607,000 unit pada Julai. Oleh itu, jumlah rumah baharu yang belum terjual meningkat. Keadaan ini membuktikan bahawa kos pinjaman yang tinggi menyebabkan orang ramai keberatan untuk membeli rumah. Kesimpulan umumnya ialah pasaran hartanah sedang berdepan keadaan yang sukar. Selain itu, indeks keyakinan pengguna oleh Conference Board menurun untuk bulan kedua berturut-turut kepada 89.4 daripada 92 sebulan sebelumnya. Perlu diberi perhatian bahawa indeks situasi semasa melonjak kepada 121 mata, manakala indeks jangkaan merosot kepada 68 mata. Saya ingin mengingatkan bahawa bacaan indeks di bawah 80 menandakan risiko kemelesetan yang semakin hampir. Dolar Amerika Syarikat susut sebagai tindak balas, manakala euro dan pound Britain mengukuhkan kedudukan masing-masing serta berpotensi meneruskan aliran menaik. Sekarang mari kita semak kalender ekonomi hari ini kerana data tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang kedudukan teknikal. Kalender ekonomi bagi zon euro hampir kosong. Indeks jualan runcit United Kingdom dijangka berada pada 34 pada Ogos. Data yang lemah boleh meningkatkan tekanan terhadap pound Britain. Sejak kebelakangan ini, mata wang tersebut menghadapi kesukaran untuk meneruskan aliran menaik. Tumpuan utama hari ini ialah data KDNK Amerika Syarikat bagi suku kedua. Petunjuk tersebut dijangka kekal tidak berubah. Pelabur akan meneliti petunjuk lain untuk mengenal pasti sektor yang mendorong pertumbuhan dan sektor yang ketinggalan. Indeks harga PCE akan diterbitkan malam ini. Indeks tersebut merupakan petunjuk inflasi pilihan Fed. Bacaan tahunan dijangka berada pada 3.3%. Bacaan bagi Julai meningkat sebanyak 0.2% selepas mencatatkan penurunan 0.1%. Indeks tersebut menurun sebanyak 0.3% pada Mac, April dan Mei. Pemulihan pada Julai dijangka tidak banyak mempengaruhi sentimen pasaran. Dalam masa yang sama, hampir tiada pihak yang menjangkakan Federal Reserve akan menaikkan kadar faedah. Oleh itu, pasaran sedang menantikan ucapan dasar pengerusi Fed yang baharu, Kevin Walsh, pada simposium tahunan di Jackson Hole. Pelabur akan membuat penilaian yang lebih menyeluruh selepas ucapan tersebut. Laporan penting lain ialah pendapatan dan perbelanjaan peribadi di Amerika Syarikat. Pembuat dasar Fed, Thomas Barkin, turut akan memberikan ulasan mengenai hala tuju dasar monetary seterusnya pada hari ini. Carta teknikal pasangan euro-dolar menunjukkan paras yang baik untuk penjualan pada 1.1682 ketika berlaku false breakout. Kita boleh merancang penjualan dengan sasaran pada 1.1653. Dalam masa yang sama, pembeli boleh merancang pembelian dalam julat mendatang. Sekiranya instrumen melepasi 1.1682, harga boleh meningkat kepada 1.1709 dan 1.1727. Di kawasan tersebut, saya akan mempertimbangkan penjualan ketika rebound dengan mengambil kira penurunan sebanyak 15 sehingga 20 pips. Senario lain ialah menjual euro pada 1.1709 dan 1.1682 dengan syarat berlaku false breakout. Sekiranya pembeli tidak memasuki pasaran, pembelian lebih baik ditangguhkan sehingga paras 1.1627. Kita boleh merancang pembelian ketika false breakout semasa harga menurun kepada 1.1601 dengan mengambil kira kenaikan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Bagaimana pula dengan pound sterling? Kita merancang penjualan pada 1.3647 ketika berlaku false breakout atau pada paras tertinggi 1.3672.
Oleh itu, kita boleh menjual di rebound dengan mengambil kira penurunan sebanyak 30 sehingga 35 pips. Paras yang baik untuk pembelian ialah kawasan sokongan sekitar 1.3620. Kita boleh membeli pound sterling pada 1.3594 ketika harga menurun atau lebih rendah pada 1.3569 dengan mengambil kira pergerakan menaik sebanyak 20 sehingga 25 pips. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga berjaya dan semoga berjumpa lagi.